السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat sambung semula kelas pengajian kita daripada kitab Syu'abul Iman karangan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, yang mana kitab ini menghimpunkan cabang-cabang iman, perkara-perkara yang dianggap dan dikira sebagai tanda ataupun bukti keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai kepada cabang iman yang berikutnya, bukti keimanan kita ataupun tanda keimanan kita, ataupun sebahagian daripada maksud beriman itu adalah kita berhati-hati. Wajib, kata al-imam, kata muallif rahimahullah, penulis kitab kita wajib berhati-hati dalam hal yang bersangkutan dengan rezeki, terutama dalam hal makanan dan minuman, serta mengelakkan daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Ini cabang iman yang akan kita bahas pada malam ini. Maksudnya, orang yang bertakwa, yang digelar sebagai muttaqun, orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah, yang bimbang terhadap apa yang akan dibalas pada hari kiamat nanti, dia akan berhati-hati terhadap perkara yang tidak jelas, halal dan haram kepada dirinya, terutama yang bersangkut dengan soal makan minum, ataupun lebih luas, lebih besar daripada itu, orang yang beriman, orang yang bertakwa akan menjaga sumber rezekinya, sumber makan minumnya, sumber pendapatannya, hasil yang akan dia gunakan dalam kehidupan dia dan anak isteri dia. Dia sangat berhati-hati. Di antara tanda kayu ukur sejauh mana kekuatan iman dapat dilihat daripada sikap seseorang itu mengenai soal hasil usaha rezeki yang dia nak dapat. Maksudnya apa? Semakin kuat, semakin kukuh iman. Pasal iman ni benda abstrak, benda tak boleh nampak, benda ghaib. Kita sebut kita kena kuatkan iman, kena mantapkan iman, kena tambah iman, kena asuh iman. Iman ni apa? Apa bentuk iman? Macam mana yang dikatakan iman? Apa dia tu iman? Iman benda yang tak boleh dilihat. Cuma kita sebagai orang beriman kena membuktikan iman itu dalam tindakan kita, dalam amal kita. Sebab itu nak tengok orang itu beriman tak beriman, kita boleh tengok dari tutur kata dia, daripada sikap dia, daripada perangai dia, daripada kelaku dia, daripada watak dia. Yang ni orang beriman, yang ni tak beriman, atau yang ni iman dia kuat, yang ni iman dia lemah. Daripada mana kita ukur iman? Daripada sikap dan akhlak, daripada perangai dan tindak tanduk. Okey? Jadi orang beriman, soal yang sangat besar bagi diri dia, dia sangat peka
sangat menitik beratkan benda tu, dia sangat menghalusi benda tu, adalah soal makan minum dan soal rezeki. Ini bukti iman lah. Okey, kita tengok sedikit apa yang disebut. Sebelum itu, bila kita sebut rizqa, rezeki, perkataan Arab yang dimelayukan, rezeki ni apa? Ar-rizq. Yang kita kata kita minta murah rezeki, rezeki yang halalan tayyibah. Apa itu rezeki? Kita tengok sedikit apa yang disebut oleh para ulama. Rezeki adalah, sebab kadang-kadang bila kita sebut rezeki, yang tergambar ataupun yang terlintas dalam hati kita, duit lah. Rezeki itu duit. Banyak duit, murah rezeki. Sikit duit, sempit rezeki. Rezeki dalam minda masyarakat biasa, dia hanya memandang soal materialistik ni, madiyah, soal kebendaan. Murah rezeki hang, duit banyak, tanah banyak, rumah banyak, kereta banyak, beramah banyak. Yang dia tu, yang bercakap tu tak nampak kata dia pun rezeki banyak. Okey, kita tengok. Rezeki adalah huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu lak. Rezeki adalah setiap kullu ma tantafi' bihi, sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Rezeki ni perkara yang bermanfaat, yang berguna, yang baik untuk kita, yang ada manfaat, yang ada guna, yang bagus untuk siapa? Untuk kita. Itu rezeki. Yang mana abahahullah, dia mesti diikat dengan apa? Manfaat yang halal. Pasal ada juga benda yang baik untuk kita, tapi haram. Sebab itu sesuatu yang haram, tuan-tuan dengar bagi elok-elok. Listen carefully. Kalau carefully dia tak apa kemah, carefully. Dengar bagi elok-elok. Sebab itu sesuatu yang tidak halal. Tidak halal apa? Non halal. Payah. Sesuatu yang haram tak boleh dikategorikan, tak boleh disebut, tak boleh dikatakan sebagai rezeki. Tuan-tuan tikam ekor kena. Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan kata apa? Rezeki. No. Based on ta'rif, berdasarkan definisi ini, dia tak termasuk dalam makna rezeki. Tuan-tuan jalan-jalan tengok ada apa jatuh ke, buah pelam siapa ke, tuan-tuan pun tiba. Kan, sapu. Curilah. Dia tak boleh mana abang harum manis ni mahal ni. Siapa boleh 4-5 biji? Pokok siapa tak tahu, aku tengok berjuntai elok ketibai cerah. Tak apa ke abang? Rezeki terpijak. Tak boleh. Yang tu bukan rezeki. Rezeki dia punya keyword, kata kunci, kata akar dia. Dia mesti dihalalkan oleh Allah. Lepas itu benda-benda yang haram, dia tak panggil rezeki. Itu rezeki kita orang ni boleh tengok apa aurat kau tu. Rezeki kita orang ni boleh buat benda tak elok. Rezeki kita orang ni, rezeki tak boleh. Tak boleh. Dia bukan rezeki. Sebab itu sebahagian ulama dia tak sebut benda yang jahat tu sebagai ilmu. Contoh, kepandaian nak mencuri. Dia tahu jangan main-main ustaz, dia tu berilmu. Dia antara orang yang berilmu. Dia pandai buat apa? Dia boleh buka tabur masjid ni tak payah pakai kunci. Dia sangat alim. Tak. Ilmu sesuatu yang bermanfaat.
Sesuatu yang karut, sesuatu yang bercanggah dengan syarak, tak dinamakan ilmu, tetapi dinamakan ma'rifah, pengetahuan. Hilang kemuliaan ilmu tu bila disandarkan dengan benda yang buruk. Rezeki, tuan-tuan, jaga-jagalah bila kita sebut rezeki ya. Dia pipi tengok ada apa dia apa benda-benda tak elok rezeki kita, rezeki. No, bukan rezeki. Dia mesti abahahullah. Dia mesti dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata lagi, sawa kana malbusun aw mat'um. Tak kiralah sama ada dia dalam bentuk pakaian, dia dalam bentuk makanan, ataupun dia kata hatta az-zawjah rizqa. Isteri juga rezeki. Isteri itu rezeki. Isteri yang bagaimana? Isteri yang salihah, isteri yang baik, isteri yang taat, isteri yang bagus, itu rezeki. Dia kata saya alhamdulillah direzekikan dengan isteri yang salihah. Mungkin saya tak sekaya, tak semewah, tak sesenang orang lain dari sudut harta benda, tapi saya tenang kerana direzekikan dengan isteri yang baik. Dia rezeki. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam faham makna rezeki ni sangat luas, sehingga kan perasaan tuan-tuan bila tengok tuan-tuan balik tengok bini tuan-tuan rasa apa? Janganlah duk jawab. Tuan-tuan rasa apa? Rasa sayang ke? Rasa tak ada rasa apa ke? Rasa benci? Pasal apa? Perasaan bila tuan-tuan ni, tuan-tuan kena ingat ni, bila tuan-tuan tengok bini tuan-tuan, bukan bujang mana ke janda mana, ni bini. Bila tuan-tuan tengok bini tuan-tuan rasa cinta. Itu rezeki. Maksudnya orang yang bila dia tengok bini dia cemui, dia tak ada rasa cinta, dia ditarik rezeki. Nabi kata apa? Aku beruntung. Nabi kata aku ni beruntung kerana direzekikan cinta Khadijah. Khadijah cinta dekat aku dan aku cinta pada Khadijah. Itu sangat besar rezeki. Perasaan cinta itu disebut oleh Nabi, perasaan feeling love tu, Nabi kata apa? Cinta itu sebagai rezeki. Maksudnya orang yang bila dia tengok bini dia tak ada rasa cinta, rezeki dia dalam bab itu ditarik oleh Allah. Maksudnya semakin kuat cinta kita pada bini kita, semakin murahlah rezeki kita. Rezeki dalam bab itulah. Kan? Tapi ada nak kenyang dengan cinta. Dia kata aku tengok muka hang bertambah kasih, kenyang kita hari ni. Kan? Itu bab cinta ni rezeki, bukan senang. Kan? Nak mencintai seseorang itu rezeki. Hatta zaujah rizqa. Aulad, anak rezeki. Anak tu rezeki. Kita dah ada anak tu rezeki. Kan? Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Quran guna perkataan وَبَنِينَ. Banin jamak anak-anak. Quran kata jika kamu beristighfar kepada Allah, astaghfirullah, berapa kali sehari? Jangan kurang daripada 70 atau 100. Dalam hadis Bukhari, Nabi tidak kurang dari 100 ke 70, 70 ke 100 satu hari istighfar. Astaghfirullahalazim. Paling kurang astaghfirullah. Jangan tiru endon. Astaga. 70 kali paling kurang. Allah kata apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kami akan turunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin. Kami akan memperbanyakkan harta kamu. Memperbanyakkan. Bukan harta saja. Banin, anak. Banin, anak.
Anak jadi banyak dengan istighfar. Siapa yang mungkin dia tak boleh anak, lambat boleh anak, payah boleh anak, selain daripada ikhtiar yang dibuat dengan cara yang betul, dia kena memperbanyakkan istighfar. Isteri, anak kena isteri, suami istighfar. Allah kata dia akan bagi banyak. Jadi ada anak ni rezeki. Ada orang banyak harta, tak ada anak. Ada orang banyak anak, tak ada harta. Macam-macam lah. Soal rezeki kita dah bahas. Okey. Lagi dia kata apa? Dia kata was-sihhah, kesihatan juga rezeki. Maksudnya sakit itu bukan rezeki lah. Ditarik rezeki dia. Sehat ni. Dan tuan-tuan, sehat ini rezeki yang sangat mahal. Bila kita nak tahu mahal? Bila kita nak tahu kata sehat tu sangat mahal, sangat ekspensif, pi sakit sedah. Pi sakit sedah. Rentah 3-4 ribu. Tambah kalau tuan-tuan pergi hospital swasta, barulah tuan-tuan kata astaghfirullahalazim. Awak istighfar tengok bil. Ha? Masuk 3 hari saja kat 7-8 ribu. Bayangkan tuan-tuan, baru sakit 3 hari dah habis 7-8 ribu. Ada seorang jemaah saya, dia kata sekali pergi cucuk, apa dia ni, tulang belakang 4 ribu, 5 ribu. Sekali cucuk. Doktor tu kata, kalau tak lega, kena main cucuk lain. Ha, elok. Sakit boleh. Dia sebenarnya, cucuk ni taklah sakit sangat. Sakit tak nak bayar. Doktor cucuk, sakit berasa juga. Pergi tang kaunter, sakit sakit 4,000 sekali cucuk tu. Cucuk nak bagi apa, tambah. Tuhan bagi benda tu 60 tahun without charge, tak ada charge. Ni kepala lutut yang duk berjalan 60 tahun yang tak berasa apa tu, yang tuan-tuan duk kata minyak grease tu, tak kira lah bahasa tuan-tuan, tak tahulah doktor setuju tak setuju. Tapi tak apa, cakap dengan kampung minyak grease tu. Minyak grease tu Tuhan buat 60 tahun free of charge. Ujung-ujung umur nak mati, benda nak expired biasalah kan. Ha? Clean, pi cucuk sikit 3,000. Kita rasa syukur. Pasal itu dia kata as-sihhah was-sam'. Ni pendengaran ni. Pendengaran ni lagi mahal. Ada satu hamba Allah pergi bubuh tu, speaker tambahan tu, sound speaker, sound system tu, face blow. Pergi bubuh pendatang tu mahal tu. Boleh kontrol darah pelan. Dan dia kata yang terakhir wal aqal ila akhir. Maksudnya kesemua perkara yang baik, yang bermanfaat dan yang halal itu rezeki. Dan orang beriman dia kena sangat berhati-hati dalam soal ini. Okey? Kemudian kita tengok Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Baihaqi membawakan hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbal, dia tidak akan menerima melainkan daripada perkara yang baik. Kemudian Nabi membaca firman Allah, ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah daripada makanan yang baik dan lakukanlah amalan salih. Allah memerintahkan para rasul untuk makan daripada sumber yang baik. Allah menyebut juga dalam suratul Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kamu daripada perkara yang baik. Okey tuan-tuan. Kita punya prinsip soal makan minum ataupun soal rezeki ni sangat mudah. Okey? Dalam soal ibadat, semayang, puasa, haji, kita tak boleh buat
melainkan datangnya keterangan nas daripada Allah dan Rasul dalam soal ibadat. Benda ni benda asah. Tuan-tuan tak boleh sembahyang melainkan ada dalil ajak benda tu. Tak boleh zikir, tak boleh doa melainkan benda tu ada diajar dalam Quran, ada diajar dalam hadis. Tak boleh puasa, tak boleh haji, tak boleh buat sebarang ibadat melainkan ada dalil, ada keterangan. Okey. Dalam soal makan minum, dalam soal kehidupan, dalam soal pakaian, urusan kerjaan kita seharian, Allah tidak mengetatkan kita macam ibadat tadi. Allah sebut dalam Quran, dia menghalalkan semua benda atas muka bumi ni, melainkan apa yang disebut tak boleh. Jadi beza lah. Soal ibadat tak boleh buat, kena ada dalil. Soal kehidupan, makan minum, asalnya halal. Asalnya halal. Sebab itu orang yang nak kata tak boleh, orang yang nak kata haram, dia kena buktikan. Saya bagi beza nah. Dalam ibadat kita tak boleh semayang. Kalau nak semayang kena cari dalil. Kata ada semayang tu, boleh semayang tu, kita semayang. Tapi dalam soal makan minum, kita boleh makan. Orang nak larang tak boleh makan tu, dia kena bawa dalil. Okey. Saya bagi contoh. Wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang isu air laut. Ni tuan-tuan belajar dalam hadis bab air. Bab miyah, bab air. Bolehkah berwuduk dengan air laut? Sahabat tanya Nabi. Nabi kata air laut itu suci dan halal bangkainya. Bangkai laut halal. Tuan-tuan, macam mana kita nak makan makanan laut kalau tak boleh makan bangkai? Bangkai ni binatang yang mati tanpa disembelih. Larak nak sembelih termenung. Sekali angkat jala 3-4 tan, sembelih. Sembelih 2-3 ekor, mati 1000 ekor. Maka halal. Dalam laut ni segerba makneka tu ada. Daripada sekecil-kecil binatang sampai sebesar-besar binatang. Ada riwayat sahabat makan ikan paus berbulan-bulan, nak habis ekor. Lepas tu lemak dia buat minyak. Tu dia tuan-tuan, tersandak boleh ikan paus. Jadi tuan-tuan, Nabi dah bagi tahu apa sahaja yang keluar daripada laut, makanlah. Dugong. Dugong boleh makan dugong? Boleh ya? Duyung. Dia kata ada duyung. Tuan-tuan tahan pukat, angkat-angkat naik, duyung. Telefon ustaz. Macam mana ustaz? Kami boleh duyung. Nak makan ke tak? Kalau cantik buat bini. Kalau tak cantik buat makan. Kalau ada, artinya halal lah. Segala makneka dalam laut tu, apa ketam ke apa semua ke, tiba cerah. Jangan kita tanya, Allah halal kan? Masuk dalam hutan, tuan-tuan tengok segala makneka binatang tu ada. Selain daripada binatang-binatang yang diharamkan, berkuku, bertaring, babi semua tu, ataupun daripada keturunan dia, kacukan dia, yang tu tak boleh lah. Selain daripada tu, tuan-tuan kata, ni apa dia ni ustaz oi? Kaki 3, kepala 2. Kan? Pelik tak pernah tengok. Kita pun tanya, babi ke? Tak. Rimau ke? Tak. Kita tanya hak haram dulu. Haram ada lah kot 3-4 ekor. Dia kata, dok ustaz, yang ni pelik ni, tak pernah nampak ni. Kalau National Geographic pun mai terkejut. Bolehkah kami nak makan? Asal pada sesuatu halal.
Mana boleh lah. Soal makan minum sangat mudah. Cuma kita kena ingat. Kita kena ingat apa? Yang ditekankan dalam Islam, yang sangat dijaga oleh orang beriman macam kita bincang ni, sumber. Sumber benda tu. Ayam halal. Ayam halal. Tapi kalau ayam curi, sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda yang macam ni kita nak kena ingat kan. Jangan main-main. Jangan main-main. Ada orang dia dapat duit haram. Duit haram. Duit haram. Duit haram ah, duit rasuah ke, duit judi ke apa ke. Lepas tu tuan-tuan ajak dia pergi makan kedai Cina. Dia tak pergi. Dia tu jom kita pergi makan kedai Cina. Tak ada kedai Melayu. Tuan-tuan nampak tak? Walaupun duit tu duit judi, tapi dia tak pergi makan kedai Cina. Dia cari juga kedai Melayu. Lagi teruk dia kata apa? Kita biar duit haram tak apa, tapi yang nak masuk dalam perut, nak jadi darah daging, biar benda makan halal. Kan? Ini yang kita panggil apa? Yang kita panggil iman tenggelam punca. Apa tak ketahuan hala. Kan? Pasal itu orang beriman ni dia miss tahu mana? Dia dapat daripada sumber yang haram, tapi bila dia nak belanja, dia tak merasai keharaman tu. Faham ah? Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh tengok ada satu riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam Sahih Al-Bukhari, diceritakan oleh Aisyah. Ini berkait dengan Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu an, ini bukti salah seorang yang sangat kuat imannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang mana kata Aisyah ni anak dia. Abu Bakar mempunyai seorang hamba yang selalu memberi dan membawa makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Okey, tuan-tuan, hadis ini sangat masyhur. Betapa wara', betapa takutnya Abu Bakar dengan benda-benda yang syubhah. Bukan haram, syubhah. Yang tak jelas. Suatu hari Abu Bakar memakan makanan yang dibawa oleh khadam tersebut, hamba tersebut. Lalu hamba itu bertanya, "Tidakkah tuan mahu mengetahui daripada mana sumber makanan ini? Daripada apa? Daripada hasil apa yang saya dapat untuk saya membeli makanan ini?" Abu Bakar makan, baru dia tanya, "Tuan tak mahu tahu ke saya boleh mana ni? Duit apa?" Kan? Lalu Abu Bakar tanya, "Ya, daripada mana?" Dia kata, "Dahulu sebelum Islam, saya adalah bomoh, kahin. Saya adalah tukang bomoh. Maknanya pekerjaan yang syirik, pekerjaan yang haram. Lalu ini adalah upah ataupun hasil daripada perbomohan tersebut." Nampak? Dia kata, "Dulu saya tok bomoh. Yang duit yang saya beli makanan yang tuan makan ni, dia punya income dia daripada kerja bomoh tu lah. Daripada kerjaya saya sebagai tok bomoh yang syirik tadi ni." Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Dia korek balik supaya makanan yang dia makan itu muntah keluar daripada perutnya. Ini yang kita panggil takwa. Takwa. Yang Nabi kata apa? Al-halalu bayyin wa haramu bayyin wa bainahuma umuran mushtabihat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara halal dengan haram tu perkara-perkara yang mushtabihat, yang
tak jelas, yang samar-samar. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ramai orang tak tahu tentang perkara syubhat ni, melainkan orang yang betul-betul ada ilmu. Nabi kata apa? Ayat ni yang ada pada Abu Bakar ni. Famanittaqa. Nabi kata famanittaqa. Sesiapa yang takut, sesiapa yang bertakwa, sesiapa yang berhati-hati, sesiapa yang menjaga, menghalusi, mengelakkan diri dia daripada terjatuh ke dalam perkara syubhat. Perkara yang samar-samar dia elakkan, dia tinggalkan, dia tak mau terlibat, dia tak mau makan, dia tak mau ambil, dia tak mau ada kaitan dengan benda syubhat. Istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Agama dia selamat, maruh dia selamat. Dia menjadi orang yang dipelihara oleh Allah. Ini yang kita kata orang bertakwa. Takwa, tibai cerah. Takwa, sapu cerah. Takwa, ambil semua, tak kira. No, orang takwa beza. Takwa itu bukan di kepiah. Takwa itu bukan di jubah. Takwa itu bukan di kayu sugi. Takwa itu bukan di celak. Takwa itu bukan di minyak atar. Takwa itu pada amal. Kan? Sebab itu orang bertakwa, dia sangat jaga benda ni. Ada satu kisah, wallahu a'lam, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikatakan dia ziarah ke rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Cerita ni masyhur. Tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i dilihat sangat berselera makan lalulah di rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Makan lalu, makan. Dia bertanya ke Imam Ahmad. Imam Ahmad anak murid kepada Al-Imam Syafi'i. Ini semua ni, empat imam ni, dia bekik belaka. Al-Imam Ahmad murid kepada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i murid kepada Imam Malik. Al-Imam Syafi'i juga mengaji dengan, dia tak mengaji dengan Abu Hanifah. Pasal dia, cantik, dia tak mengaji dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Meninggal tahun 150. Al-Imam Syafi'i beranak tahun tu. Jadi tak ada jumpa lah. Tuan-tuan, saya pernah cerita kat tuan-tuan kan, geng-geng ta'assub ghulu mazhab Hanafi ni, dia berkata apa? Al-Imam Syafi'i punya takut dekat tok guru kami sampai tunggu mati baru dia beranak. Ni geng dia panggil ta'assub mazhab ghulu. Tuan-tuan tahu tak, geng-geng ghulu ni depa buat reka hadis. Di antara pok yang banyak buat hadis palsu ni, geng ta'assub mazhab. Tuan-tuan dengar hadis, ni hadis palsu. Geng-geng yang tak suka mazhab Syafi'i, depa reka satu hadis. Sayakunu fi ummati rajulun adarru min iblis. Dia pun kata Nabi kata. Tuan-tuan dengar bergelok sekali, dia kata kita piduk kata. Ini orang buat hadis palsu. Reka hadis palsu. Pasal tu hadis palsu ni tak guna, jahat. Hadis palsu ni sangat buruk. Dia bunyi pun macam hadis tau. Sayakunu fi ummati rajulun adarru min iblis. Wa huwa Muhammad ibnu Idris. Akan ada, dia kata, Nabi kata, akan ada satu orang laki-laki daripada umat aku yang lebih teruk daripada iblis. Nama dia Muhammad bin Idris. Siapa dia? Asy-Syafi'i. Dia berkata, Nabi sebut akan mai satu orang lebih teruk pada iblis, Imam Syafi'i. Tu dia punya ta'assub mazhab, nak tenyih imam tu buat hadis palsu. Dan dia pun angkat tu imam dia apa? Dia kata apa? Akan muncul pula satu pelita siraj. Akan muncul siraj, pelita umat aku. Dia adalah Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah. Jadi geng hak ghulu tu kata, tengok Imam Syafi'i tak beranak, Abu Hanifah mati baru dia berani cuih keluar. Geng Imam Syafi'i yang ta'assub, yang ghulu, yang melampau ni, takkan nak biar saja. Depa pun lawan. Depa kata, tok guru hampa tu yang takut. Beranak saja tok guru kami, mati tok guru hampa. Oh, sakan lawan. Pasal itu tuan-tuan, geng ta'assub tuan-tuan tak payah duk layan lah.
Depa bukan berlawan hujah, dia lawan peribadi, serang personal. Dia bukan serang konten isi kandungan tu. Dia pergi pada peribadi kawan tu, dia pergi kepada latar belakang kawan tu. Yang penting dia kata apa? So, ta'assub mazhab sangat buruk. Ada zaman tuan-tuan sembahyang 4 imam di Masjidil Haram. Dan jangan lupa, ta'assub mazhab ni yang tuan-tuan kena baca sejarah, sehingga berlakunya peperangan, pertumpahan darah di antara mazhab. Ni bukan lagu kita duk main betojel lagu biasa-biasa duk kata Wahabi apa semua ni. Berperang ni, mazhab tu lawan mazhab ni. Jangan main-main. Tak apa, itu cerita yang perlu kita tahu. Okey? So, dia tak mengaji Al-Imam Syafi'i, dia tak mengaji dengan Abu Hanifah, tapi dia mengaji dengan anak murid Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Dia ada 2 orang anak murid yang besar Abu Hanifah ni, Qadi Abu Yusuf dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. So Al-Imam Syafi'i boleh dikatakan murid kepada Abu Hanifah. Pasal itu dia hebat kerana dia mengaji dengan Imam Malik, orang yang pakar hadis, dan dia mengaji dengan Abu Hanifah, orang yang pakar dalam akal. So dia gabung, keluarlah mazhab yang menggabungkan di antara akal dengan hadis, akal dengan hadis. Lahirnya mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu cerita sikit lah tentang mazhab-mazhab ni. Okey. So nak ceritanya tentang mana? Nak ceritanya orang yang bertakwa, dia jaga makan dia. Dia berkata pasal apa Al-Imam Syafi'i ni nampak lalu sangat makan rumah Imam Ahmad. Kata Al-Imam Syafi'i, aku pi makan tang mana-mana, aku tak berapa nak berani makan. Tapi bila aku pergi rumah Imam Ahmad, aku makan. Pasal apa? Kerana aku yakin tak akan masuk ke dalam rumah Imam Ahmad melainkan rezeki yang halal. Di atas confident, level of confidence tu, di atas keyakinan yang kuat. Kata Imam Ahmad ni, dia tak akan jamu benda melainkan confirm halal. Aku berani makan berselera. Tuan-tuan nak tahu confirm tak confirm, try jemput kita. Ya. Kalau lalu makan, dia kata ustaz ni semua rumah dia lalu makan, artinya semua rumah dia yakin lah. Sama ada dia yakin atau dia lapang. Okey. So kita nak kena tinggal. Nabi kata famanittaqa, jalan yang selamat. Yang haram of course confirm kita tinggal, yang tak jelas ni pun kita tinggal. Nampak? Tetapi jangan sehingga tuan-tuan jatuh pula dalam talbis iblis. Dalam kita berhati-hati, dalam kita menjaga soal makan minum, soal keaslian, soal kehalalan, jangan kita terkena talbis iblis. Apa dia? Kita termasuk dalam orang yang takalluf. Takalluf ni apa? Dia buat payah, dia buat susah. Kan? Sampai air mineral pun dia kaji ni halal ke tak halal. Lepas tu ada pula tersebar air kuning ni sumber kan. Tuan-tuan tengok air kuning di Perak dia kata dulu tak tahu dah cerita betul tak betul, saya pun tak pernah pi. Kononnya dekat dengan kubur. Lepas tu air-air mayat yang masuk pergi jadi air kuning mineral tu. Pasal tu bila kita makan kita rasa sedap, manis orang mati. Lepas tu depa bincang pula, macam mana kalau satu ekor babi lari terlanggak pokok harum manis, mati mereput, jerak habis bangkai dia masuk jadi baja. Macam manakah buah harum manis tu? Boleh makan ke tak? Yang ni dia panggil takalluf lah. Sampai nak kena piduk cek pula DNA, kena piduk suntik, ambil DNA pelam tu, pi masuk lab, tengok ada tak gen babi, kebabian tu ada tak dalam tu. Saya kata tak payah duk teruk-teruk, bok mai sekilo kat kita nak kupah rasa bagi. Kalau kita rasa duk ada titik 3, kita kata tak boleh makan. Tersebar hari tu ni kata duit kan. Tuan-tuan dengar tak duit? Duit ada apa? Darah babi ke apa ke? Tuan-tuan dengar tak? Ada yang tersebar kan hari tu ni? Sehari dua, tak lama baru ni. Tersebar duit yang dipercayai bercampur dengan darah babi. Kita kata dalam soal ni, orang Islam diingatkan supaya jangan ambil duit tu. Jangan ambil duit tu.
Dia kata nak pitak mana? Bagi kepada kita, kita akan lupuskan dengan cara yang terbaik lah. Jangan tanya lah. Orang Melayu ni dia bakleng, dia tak, dia sensitif kan. Cina ni. Ada satu hamba Allah telefon, dia bagi tahu kata saudara dia masuk hospital. So nak kena buat pemindahan darah. Mana tuan-tuan tak ada tabung darah duk simpan ikut darah. Dia ikut jenis darah O, A, B, C, D. Tak ada pergi tambah darah ikut Muslim, kafir, kafir zimmi, kafir harbi, Muslim fasik. Tak ada. Dia tak mau, refuse. Pasal apa? Pasal dia tak mau darah bukan Islam. Dia tak mau. Satu bab pula nak kena pergi terang. Kan? Pasal dia kata darah orang bukan Islam ni dah bercampur dengan babi apa semua dan sebagainya, masuk dalam darah dia apa semua. Tapi orang Islam ni, alhamdulillah lah setakat lah ni, semua duit-duit kapiak, tak kira babi tak babi, dia ambil lah. Tuan-tuan faham ke tak? Kita bang dulu Ustaz, kita sambung balik. Bismillah. Demikian juga tuan-tuan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa dia menemukan sebutir kurma yang jatuh di atas perjalanan dia nak pulang ke rumah dia. Kemudian dia mengangkat kurma itu untuk makan, tapi dia tak jadi makan kerana dia bimbang. Kerana dia bimbang kurma itu daripada sumber sedekah. Dijumpa, kemudian dia tak ambil kerana dia bimbang daripada mana, daripada mana sumber kurma tersebut, daripada mana tamar itu. Adakah tamar itu daripada sumber zakat, sumber sedekah yang mana dia tak layak untuk memakannya. Ini soal takwa. Sebab itu orang beriman dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala telah tulis rezeki dia. Berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, juga disebut oleh At-Tabarani, daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruhal qudus nafasa fi ru'i, inna nafsan la tamut." Ini iman. Ini yang dikatakan iman. Sesungguhnya ruh Qudus, Ruhul Qudus, Jibril. Ruhul Qudus dalam Quran, dalam hadis dia merujuk kepada Jibril. Telah menyampaikan kepadaku, inna nafsan, sesungguhnya seseorang manusia. Kita lah tu. Tuan-tuan, yang ni kena beriman sungguh-sungguh ni. Kalau kita beriman yang ni tuan-tuan, hilang ketakutan, kebimbangan, duka cita dan kerisauan. La khauf wa la yahzan. Kita tak takut, kita tak risau. Pasal apa? Kerana Jibril sampai kepada Nabi, bagi tahu kepada Nabi, khabarkan kepada Nabi, inna nafsan la tamut. Sesungguhnya seseorang manusia itu tidak akan mati. Tak akan mati, tak akan dicabut nyawanya. Hatta, sehinggalah tastakmil rizquha, sehinggalah sempurna segala rezeki yang ditulis untuknya. Itu poin yang pertama, tak habis lagi. Maksudnya apa? Allah telah menulis rezeki kita seawal kita dalam kandungan ibu kita. Pasal itu Quran kata, wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Jangan kamu bunuh, kata Nabi, anak-anak kamu kerana bimbang dia makan bersama-sama dengan kamu. Nabi bagi tahu kat kita, jangan bunuh. Jangan bunuh anak-anak kamu kerana bimbang dia makan dengan kamu. Kerana apa? Setiap anak yang dilahirkan itu telah ditulis rezekinya. Ini janji Allah dan Rasul, bukan janji manusia. Setiap yang lahir itu ada rezeki. Tapi kita tak bolehlah pula beranak macam kucing. Kan?
Orang tanya ni, hang beranak banyak ni, boleh nak bela ke tak boleh bela ni? Yang duk ada pun tengok tak apa kebulur semacam ya. Setiap anak yang lahir itu bersama dengannya rezeki. Elok. Rezeki itu bukan Tuhan hamba kita kena cari. Sebab itu para ulama, tuan-tuan, menyebut bahawa Nabi membenarkan azal, iaitu memancutkan air mani di luar daripada kemaluan, di luar daripada saluran dia. Pasal apa? Kaedah yang disebut sebagai perancang keluarga. Pasal itu dalam Islam kita dibenarkan untuk merancang keluarga. Sebab apa? Pertama, kerana maslahat. Dari sudut apa? Kesihatan apa dia ni, isteri. Pasal itu kena jarakkan. Apatah lagi benda ni terbukti dari sudut kesihatannya membahayakan. Itu satu. Dia kata orang-orang agama, orang-orang warak ni bagus, beranak banyak. Kita bincang dah semalam nah. Berjanggut panjang, berjubah melerek, belum tentu berilmu. Isteri dia kata, macam mana ni abang, saya berasa tak mampu. Hang tak percaya kat Tuhan? Oh. Bukan soal kita tak percaya rezeki Tuhan. Soalnya kita diajar untuk merancang. Kita diajar soal apa? Soal usaha sebelum tawakal. Anak tak tahu nak bela mana, tak tahu nak pergi makan macam mana. Tak apa, Tuhan ada, Tuhan ada. Nanti kita tanya ni, yang tahu duk tinggal anak isteri ni bagi makan tak? Allah ada. Allah ada. Dia makan sedap, anak bini dia Allah ada. Ini satu kesalahfahaman. Okey, pasal itu saya memang setuju dengan tindakan merancang keluarga ni, yang mana jika ada keperluan dari sudut kesihatan, dari sudut kemampuan, dari sudut pendidikan dan sebagainya ni, boleh, harus. Majlis Fatwa Kebangsaan pun membenarkan kaedah merancang keluarga di atas maslahat. Tuan-tuan kena ingat. Tapi tak boleh lah pula. Cukup dah saya. Apa sebab? Takut ni. Faham tak? Tak boleh lah. Pasal apa yang tak mau beranak? Tak apa, gelebiak apa. Tak mau. Tak elok. Itu tak boleh lah. Yang itu alasan yang tak betul. Kalau boleh beranak. Nabi kata, Nabi suka tak wanita yang beranak banyak ni. Nabi kata tazawwaj. Menikahlah. Dengan siapa? Dengan wanita yang subur. Tazawwajul wadud. Yang subur. Pasal apa? Fa inni, sesungguhnya aku, kata Nabi, berbangga dengan mukathirukum, berbangga dengan ramainya umat. Tapi umat yang macam mana? Umat yang berkualiti lah. Maksudnya tuan-tuan faham tak? Seimbang. Kita disuruh memperbanyakkan umat, dalam masa yang sama umat yang beriman dan bertakwa. Ni kita tanya, ramai anak entah? Ya, anak sedang meramaikan umat Muhammad. Yang sulung, duk ada pusat serinti. Yang nombor 2, duk ada pusat pemulihan akhlak. Elok ramai umat Muhammad duk di situ. Faham tak tuan-tuan? So, seimbanglah. Balancingkan dia. Okey? So sekarang ni semua ada rezeki. Dan tuan-tuan jangan takut, jangan bimbang. Orang kata sedangkan yang ada di dalam mulut boleh terpacul keluar. Yang dah bertunang pun boleh menikah dengan orang lain. Yang menikah dengan orang lain pun boleh lari ikut orang lain. Macam-macam. Kan? Kita beriman macam ni lah. Selagi mana ada rezeki. Nabi kata ni. Nabi kata apa? Nabi kata selagi mana ada rezeki, kita tak akan mati. Satu dia kata ustaz macam mana ni saya ni? Ada anak boleh. Kalau ada umur boleh. Kalau tak ada rezeki mati. Ada setengah banyak yang mati dulu sebelum dapat. Ini soal rezeki. Maksudnya apa? Kalau dia mati dia tak dapat. Apa maksud dia? Bukan rezeki. Betul tak tuan-tuan? Nampak? Kalau kita, sebab itu Nabi kata apa? Fattaqullah. Perkataan tadi,
fattaqullaha, hendaklah engkau takut kepada Allah. So beriman, kalau rezeki engkau, kau akan dapat. Tapi kalau bukan rezeki engkau, kau jangan berharap. Macam mana pun tak akan mungkin jadi hak engkau. Kan? Betul tak tuan-tuan? Ha? Kalau rezeki kita orang buat macam mana pun, dia akan jadi hak kita. Tapi kalau bukan rezeki kita, duduk lantangan pun orang boleh rebut ambil. Ini soal iman, ni soal akidah. Mengaji tinggi-tinggi, tiba-tiba main bab ni, duduk jadi apa? Macam gila kan. Masa tu orang beriman dia tak gila. Pasal apa? Dia tahu bukan hak dia, bukan rezeki dia, bukan milik dia. Lepas tu dia tengok orang dapat, itu rezeki dia, Allah tulis untuk dia. Tak ada dengki, tak ada iri hati. Cuma dia akan kata apa? Alhamdulillah. Tanda iman seseorang bukanlah senang. Tapi nak buat macam mana? Nabi yang sebut. Kena sebutlah. Tanda iman seseorang, dia gembira di atas apa yang saudara dia dapat, seperti mana dia seronok dia dapat. Senang tak? Tak senang. Bukan tuan-tuan yang dapat, tapi tuan-tuan seronok macam dia tu. Pasal apa? Kalau tuan-tuan dapat pun seronok macam tu, saudara tuan-tuan dapat pun tuan-tuan seronok macam tu. Itu orang beriman. Kita cakap atas buku lah, atas hadisnya macam tu, atas betulnya tak tahu. Boleh? Beriman ni dia tengok kawan tu dapat, seronok, alhamdulillah. Tapi dia tak dapat. Ini orang beriman. Sebab dia percaya ini soal rezeki. Dan Nabi kata apa? Wa ajmilu fit talaq. Dah hampa beriman. Ni dia baru tally tuan-tuan. Kalau kamu beriman, rezeki itu telah ditulis oleh Allah dan kamu akan dapat jika ia milik kamu, carilah bagi betul. Buatlah bagi betul. Gunalah saluran yang betul. Janganlah main tikam belakang. Janganlah main kok bawah. Janganlah main kok atas. Janganlah tumbuk rusuk. Janganlah tumbuk buah pinggang. Janganlah tumbuk empedu. Faham tak? Guna saluran yang betul. Pasal apa? Nabi kata wa ajmilu. Oleh kerana rezeki ni di tangan Tuhan, buatlah cara betul. Dia kata kalau kita buat cara betul dah nak boleh. That's mean awak tak percaya kat Tuhan. Pasal apa? Kalau awak percaya kat Tuhan, buat cara Tuhan. Soal ni tuan-tuan, kita beriman rezeki itu di tangan Tuhan. Bila rezeki itu di tangan Tuhan, yang nak bagi siapa? Yang nak bagi Allah. Bila yang nak bagi Allah, follow cara Allah, ikut cara Allah. Itu bukti iman. Tapi duk kata Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi rezeki. Tapi bila mari cara nak mendapatkan rezeki, tak ikut cara Allah, ikut cara syaitan. Itu bermakna awak beriman dengan syaitan. Dia kata sedangkan yang halal pun payah. Ini soal apa? Soal iman. Soal iman. Dia kata hang ni duk ikut cara betul, buat betul ni. Pasal ini cara Allah. Dan Nabi kata apa tuan-tuan? Sangat menakutkan kita. Sangat menakutkan kita. Pasal itu saya kata iman. Nabi kata apa? Wala yahmilannakum istabta'a ar-rizq an tatlubuh bima'asi Allah. Nabi kata apa? Ada orang yang Allah test. Ada orang ni tuan-tuan, perkataan Nabi ni, kalam Nabi ni, yang Quran kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tak keluar daripada mulut Muhammad ini melainkan apa yang kami wahyukan. Nabi kata ada orang yang Tuhan test ya. Test lagu mana? Tuhan pelambat. Istabta'a. Tuhan pelambat rezeki dia. Betul? Betul? An tatlubuhu. Dia pun tak percaya kat Tuhan. Tuan-tuan dapat tak? Dapat dah mesej dia? Rezeki daripada Allah, follow jalan Allah, buat lagu Allah suruh, guna saluran yang betul, guna jalan yang halal. Kalau hak kamu, kamu dapat. Tiba-tiba Allah tak bagi, Allah pelambat, kamu kecewa, peras dengan Allah, fed up. Tak boleh pakai. Awak
Tui sangatlah yang sampai tak boleh apa orang pela ni. Habis beda beli borang ya. So no more betul-betul punya. Dia pun try bengkok sekali. Boleh tuan-tuan. Dia try cara yang salah. Dia dah cuba berkali-kali dengan cara yang betul. Dia tak dapat. Dia kecewa dengan Allah. Dia hilang keyakinan dengan Allah. Dia tak kata, ustaz, tindakan dia itu membuktikan dia tak yakin. Kalau dia yakin, dia cabak kan? Dia try cara yang salah, tuan-tuan. Jackpot. Punya boleh sudah. Dia kata, kalau awal lagi guna cara ni, pasan kaya melana. Lambat sedap. Baik sangat. Itu dia orang kata hanya duk baik sangat. Ini bukan bidang orang baik-baik. Ini bukan bidang orang baik-baik. Orang baik-baik di masjid. Bidang kita ini bidang orang bergelumang dengan falsafah. Dia panggil Aristotle wal Plato. Kalau nak ada dalam bidang ini, kalau nak berjaya dalam bidang ini, kita kena tempuh noda-noda hitam. Di hujung usia, kita buatlah masjid sebiji, kita belilah kapek, jamu orang masjid makan pulut kuning, ampunlah dosa kita. Tuan-tuan, orang yang menempuh jalan yang haram kerana dia tak yakin Tuhan itu pemberi rezeki. Ini kata-kata Nabi. Orang yang guna jalan yang salah, dia tak yakin, tak ada iman dia kepada Tuhan dalam soal rezeki. Kalau dia beriman, rezeki itu milik Tuhan, dia tak akan berani guna jalan yang Tuhan larang. Ini maksud hadis yang kita baca. Dan tuan-tuan, kata Ibnu Abbas kata apa? Tak ada orang mukmin, tak ada orang yang fajir, tak ada orang beriman, tak ada orang yang jahat, melainkan Allah telah qad kataballahu ta'ala lahu rizq. Allah dah tulis rezeki untuk dia. Tu rahmat Allah tu. Bukan kata orang baik saja dia tulis, untuk orang jahat pun dia tulis. Pasal itu tuan-tuan tengok, orang beriman dapat, orang kafir dapat, orang bertakwa dapat, orang yang maksiat pun dapat, orang yang mukmin muttaqin dengan orang fasik semua dapat. Semua ada makan belaka, semua ada rezeki belaka. Bahkan kadang-kadang lebih orang yang jahat daripada orang beriman. Pasal apa? Kata Ibnu Abbas, Tuhan dah tulis. Qad kataballah, Allah dah tulis. Ini dia panggil apa? Ibnu Abbas kata, yang jahat pun Tuhan tulis, yang baik pun Tuhan tulis. Inilah wawasan kemakmuran bersama. Artinya apa? Keadilan Tuhan. Pasal itu tuan-tuan tengok, dia tu kafir, tak pernah sujud ke Allah, Allah bagi kat dia rezeki. Pasal dia usaha, Allah bagi. Dia ni ustaz, buat cara yang tak betul, dia dapat, Tuhan bagi. Pasal itu kita kata Tuhan bagi dekat iblis tak sangka hebat, tapi adakah Tuhan bersetuju dengan tindakan tu? Soalan yang besar. Tuhan bagi banyak kelulusan, Tuhan bagi banyak kelebihan, Tuhan bagi banyak keistimewaan pada iblis. Iblis ni dapat banyak tau. Dia punya privilege yang Tuhan bagi by God. Tapi adakah Tuhan setuju dan Tuhan redha dan Tuhan suka dengan tindak tanduk dia? Tak. Tuan-tuan, jangan nilai kelebihan, kemewahan, kesenangan rezeki yang melimpah roh sebagai tanda kesukaan dan tanda keredaan Tuhan. Kalla, sesekali tak. Kemudian kata Ibnu Abbas, kita perhabis sikit. Jika ia mau bersabar, sehingga rezeki itu diberikan oleh Allah kepadanya. Ibnu Abbas kata, perkataan Ibnu Abbas, jika orang ni, manusia ni bersabar, Allah akan bagi. Tetapi malangnya, kata Ibnu Abbas, perkataan ini disebut oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Perkataan Ibnu Abbas ni, kata-kata Ibnu Abbas ni, malangnya Ibnu Abbas kata, manusia tidak sabar. Akhirnya dia menempuh cara yang haram untuk dia mengambil rezeki dia.
Ini soal iman. Pasal tu orang beriman bila dia susah, dia sabar, dia usaha, dia tawakal. Allah ujilah. Memang dia susah, memang dia miskin, memang tak kaya, tak mewah, tapi tenang. Lepas tu orang akan tanya, orang beriman ni sifat dia apa? Innal insana khuliqa halu'a. Quran kata, innal insana khuliqa halu'a. Masalah kita ni, Tuhan buat ada satu sifat tergesa-gesa. Kita akan tertanya-tanya bila kita nak senang. Ibnu Abbas kata oleh kerana dia tak boleh bersabar, dia memilih tempuh cara yang haram. Pasal itu orang beriman di zaman Rasulullah, mereka hidup sekadar untuk hidup. Bukanlah kata mereka tak cari rezeki, mereka cari. Tapi mereka tak langgak benda yang haram. Pasal banyak mana yang mereka dapat, itulah rezeki mereka. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita guna jalan yang salah, banyaklah. Dari sudut kuantiti banyak. Dari sudut kuantiti, kalau kita betul, contoh macam ni. Kalau kita jual Milo betul. Kita jual Milo betul RM2.5. Milo yang betul, yang Milo, Nestle Milo, kita mungkin untung 5 kupang. Tapi halal, tapi berkat. Pasal betul, tak menipu. Tapi kalau kita jual Milo tipu, sobok koko, harga sama dengan Milo RM2.5, tapi kita boleh untung RM2. Yang ni kita untung 5 kupang pasal Milo mahal. Yang ni Milo murah, kita untung RM2. Banyak ada RM2? Banyak. Yang ni 5 kupang. Yang ni himpun RM2. Yang kau ni himpun 5 kupang. Siapa boleh pergi umrah dulu? Hak RM2. RM2 itu pasal 3 bulan dah boleh RM6,000. Yang 5 kupang ni tahun depan pun tak tentu lagi. Ini yang kita sebut. Saya bawa contoh Tok Guru saya kata. Tok Guru saya jarang bawa kata-kata Tok Guru ni, tapi saya nak try. Dia sebut bagus. Kita akan nampak RM2 itu banyak, tapi dia menipu. Kita akan nampak 5 kupang ni sikit, tapi dia betul. Tapi kesan dia keberkatan. Nak cerita tak boleh. Tapi pergi tanya hak menipu. Senang. Tak tahu pergi mana habis. 5 kupang tu ada. RM2 tak ada. Okey. Tuan-tuan. Babi. Ni kata-kata Tok Guru, bukan kata-kata Nabi. Tak apalah, kadang-kadang bagus juga kata-kata Tok Guru ni, ada juga manfaat. Babi sekali dia beranak. Kita tak tahulah. Betul ya tuan-tuan? Tak tahu tak? Betul lah. Bukan kita makan babi. Pergi tanya orang tu, sekali dia beranak berbelah-belah ekor. Tapi tuan-tuan duk nampak lang kangak ada babi. Berjalan-berjalan kok giant tersepok. Apa dia ni? Babi. Apa yang berceragah? Dia beranak sangat banyak. Tapi kita jarang nampak. Sekali-sekala nampak. Tu pun dalam TV. Kata tu nak berjalan kot kangak nampak. Saya kata kok padam kok buat ompiang ni ustaz oi keluar tu jaga-jaga sikit. Tak sanggup berceragah kot. Tak ada. Tapi kadang-kadang macam lembu. Lembu beranak seekor. Kalau 2 ekor tu kira masuk metro muka depan. Tapi banyak kita nampak. Kata guru saya, macam itulah halal dengan haram. Yang haram banyak, hakikatnya sedikit. Yang halal itu sedikit, hakikatnya ya banyak. Macam mana nak rasa? Kita tak akan boleh rasa melainkan iman yang akan menjadikan benda itu rasa. Kalau tuan-tuan tak beriman, tak faham, tak masuk, tak ada apa. Tapi kalau tuan-tuan beriman, tuan-tuan akan mengaku, tunduk, kata ya. Pasal itu cabang iman, orang yang menghalusi, menjaga, yang bercakap belum tentu buat. Saya nak peringat, yang bercakap belum tentu buat. Cakap soal lain. Cakap bukan bukti buat. Yang bukti buat, iman.
Yang bercakap belum tentu beriman, belum tentu buat, tetapi orang beriman pasti buat. Pasal itu tuan-tuan, wallahu taala a'lam, mudah-mudahan cabang iman ni adalah daripada dalam diri kita banyak-banyak cabang tu. Cabang satunya berhati-hati dalam soal sumber rezeki kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.